Okey. Susah ke cikgu? Tak susah. Tak ada yang susah. Okey, EMF and internal resistance. Kalau tak belajar, okey, jangan bawa dayah-dayah palsu kat sini. Contohnya kalau tak belajar elektrik pening ke tak? No, tak ada elektrik tak pening, insya-Allah. Okey, so cikgu start. Bismillahirrahmanirrahim. Di manakah dia? Okey, di sini. Okey. Nampak tak? Okey. Setting. Okey, sekejap Cikgu kena record. And then record. Okay, record. After that, share the screen. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua orang yang join kelas petang ni. Ada 231 buat masa ini. Okay, so semoga dia bertambah. So kita nak tengok tentang petang ni, kita nak tengok bab elektrik form 5 actually. So kita nak mengcover topik ini, okay, topik EMF and also internal resistance. Okay. Tapi cikgu akan cover sikit asas untuk elektrik. Takut yang tak pernah belajar elektrik tu dia rasa apa ke benda semua ni. Okay, so untuk cover bab elektrik dekat sini skrin korang nampak 2 litar. Satu litar sebelah kiri, litar belah kiri tu dia punya switch. Kalau nama switch kat sini kita kata sekarang ni switch ni tengah turn on ataupun switch itu dihidupkan. Okay, switch ni dihidupkan. Okay, ataupun kalau bahasa Melayunya ini dia panggil dihidupkan. Perkataan lain dia buat litar tertutup. Okay, litar di sebelah kiri ni dipanggil litar tertutup. Okay, litar tertutup. Oops. Tertutup. Okay, yang sebelah kanan switch dia terbuka, so dia panggil sebagai litar terbuka. Okay, litar terbuka. Satu litar tertutup, satu litar terbuka. So, kalau korang belajar elektrik yang pernah korang tahu sekalipun, yang korang pernah belajar adalah litar belah kiri tu, secara logiknya, belah kiri tu mentol dia boleh menyala. Okay, mentol dia boleh menyala. Tapi kalau litar di sebelah kanan, okay, litar di sebelah kanan, dia punya mentol tak menyala. Mentol tak menyala. Kenapa mentol tak menyala? So mentol dia tak menyala bila litar dia terbuka. Hello? Suara macam sangkut. Okay, kejap Alright. Suara sangkut. Okay, sekejap kita cuba tutup. Bagi tab dia sikit. Okay, bersabar. Oh, this. Okay. So dengar tak? Boleh dengar suara cikgu? Kesangkut-sangkut lagi? Dah clear? Okay. So dah clear? Cikgu minta Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so dekat sini apa yang kita nampak adalah litar di sebelah kiri, okay, litar di sebelah kiri, switch dia tertutup, okay, ataupun kita panggil dia litar tertutup, so dia punya mentol menyala. Okay, tapi yang belah kanan, kalau kita tengok yang belah kanan, dia punya switch terbuka, okay, switch terbuka ataupun kita panggil dia open circuit, okay, litar terbuka, open circuit. So dekat open circuit, okay, open circuit, mentol itu tidak menyala.
Okay, mentol itu tidak menyala. So, sekarang ni bacaan yang ada dan tak ada, okay. Yang sebelah kiri ini A ni adalah emitter. Emitter membaca arus, okay, arus ataupun current. Okay, current tu bermakna dia baca berapa banyak charge yang mengalir dalam satu saat. Okay, so belah kiri akan ada bacaan. Tapi belah kanan ni dia tak ada bacaan. Kenapa tak ada bacaan? Sebab litar tu tak lengkap. Jadi bateri tu walaupun dia bagi tenaga tapi it's not complete. So no current flow. Okay, tak ada current flow. Cuma kat sini dia punya voltmeter akan ada bacaan. Okay, voltmeter dia akan ada bacaan. So cikgu nak bagi mudahnya, cikgu buat macam ni. Katalah bateri ni contoh, okay, contohnya yang sebelah, kita ambil belah kanan dulu. Belah kanan ni because of litar ni tak lengkap, voltmeter tu ada bacaan. So berapa bacaan dia? Sebagai contoh cikgu letak bacaan dia sebagai 3 volt. Okay, so bagi contoh voltmeter ni baca 3 volt. Apa maksud 3 volt? Maksudnya bateri tu akan bagi sebanyak 3 joule tenaga bagi setiap satu charge. Okay. Tapi realitinya, bila kita tutup switch tu, dia bacaan voltmeter berkurang. Okay, contohnya bacaan voltmeter tu berkurang. Voltmeter berkurang katakanlah menjadi 2.4 volt. So 2.4 volt kat sini maksudnya okay. Wait. Okay, 2.4 volt bermaksud dia hanya memberikan, kenapa dia gerak ke tepi? Okay, bermakna dia akan supply sebanyak 2.4 joule tenaga untuk setiap satu charge. So dekat sini apa yang kita nampak adalah apa dia kata sini? Okay. So 2.4 ni adalah 2.4 joule untuk satu charge. Okay. So kita nampak beza dia. Okay, kita nampak beza dia. Apa perbezaan dekat situ? Perbezaan dia yang sebelah kanan dia punya bacaan lebih besar, which is 3 volt. Yang belah kiri bacaan dia lebih kecil, 2.4 volt. Alright. So kenapa yang belah kanan tu jadi lagi besar? Okay, sebab belah kanan dia ukur, okay, belah kanan ni, litar belah kanan tu dia ukur tenaga maksima yang boleh dibekalkan oleh sumber kuasa. Maksudnya berapa tenaga maksima yang bateri tu boleh bagi untuk membawa satu charge. Maknanya yang belah kanan tu kalau ikutkan 3 volt tu bermaksud tenaga maksima yang bateri tu boleh supply adalah sebanyak 3 joule untuk setiap satu charge yang dibawa. Maksudnya kalau satu charge bergerak, charge tu dah dapat 3 joule. Kalau dia bawa 2 charge, 6 joule. 3 charge, 9 joule. 4 charge, 12 joule. So bateri tak bagi tahu korang berapa banyak tenaga dia ada tau. Bateri hanya bagi tahu berapa banyak tenaga dia akan bagi untuk satu charge. Okay, untuk satu charge. So next one, kita tengok yang sebelah sini, belah kiri. Belah kiri dia bagi 2.4 joule. Okay, 2.4 joule. So bezanya yang belah kanan dengan belah kiri, belah kanan dia ukur berapa tenaga maksima dia boleh bagi. Belah kiri dia ukur berapa tenaga yang dibagi. Okay, tenaga yang diberi. Okay, tenaga yang diberi. So dalam wayar ni ada charge. Okay, dalam wayar ni ada charge. So bila bateri bagi tenaga, barulah charge ni boleh gerak. Okay. So current tu apa? Current tu adalah berapa banyak charge yang bergerak dalam satu saat. Itulah current. Okay. Belah kiri ada current, belah kanan tak ada current. Sebab litar ni tak lengkap. So charge tak boleh tak complete the circuit, so tak bolehlah charge tu bergerak. So that's why 0 ampere. 0 ampere bermaksud kosong charge yang bergerak dalam satu saat. Tak ada charge bergerak.
belah kiri tu ada charge bergerak. Okay, sekarang kita akan tengok soalan, korang akan lagi faham lah. Cuma kat sini kita akan nampak yang belah kiri tu, yang 2.4, okay, 2.4 tu adalah, tapi yang message private ni nanti dulu. Okay, 2.4 volt itu adalah potential difference. Okay, potential difference. Kalau bahasa Melayunya beza keupayaan. Selain tu dia juga sebutkan sebagai voltan. Okay, tapi 3 volt kat situ, 3 volt tu adalah EMF ataupun 3 volt tu lah DGE, daya gerak elektrik. So dia macam ni lah, kalau nak faham macam ni. Contoh korang ada RM10. Okay, korang ada RM10. So maksima duit yang korang boleh sedekah adalah RM10. Sebab duit yang korang ada pun RM10 je. Ni tak kira lah duit dalam bank apa ke, tapi korang ada duit RM10 je. So maksima duit yang korang boleh sedekahkan adalah RM10. Okay. So berapa korang sedekah? So korang sedekah, katalah korang sedekah RM5. Okay. 10, maknanya cikgu nak kaitkan dia macam ni. 10 adalah maksima yang boleh sedekah. Tapi yang korang sedekah 5. 5 korang sedekah. Kenapa tak sedekah lagi 5? Tak sedekah lagi RM5? Sebab korang ada rintangan dalam internal resistance dalam diri. Okay, korang ada internal resistance dalam diri, rasa kalau aku sedekah semua habis. Sama juga bateri ni. Bateri ni dia punya maksima yang dia boleh bagi, kalau ikut yang ni, maksima yang boleh bagi adalah 3. Okay, cikgu cuba tulis kat situ supaya korang faham. So maksima yang boleh dia bekalkan for one charge, okay, maxima can be supplied for one charge yang boleh dibekalkan is 3 volt. Meaning dia boleh bagi 3 joule untuk satu charge. Itu maksud 3 volt. Okay. Tapi rupa-rupanya dia bila dia tutup switch tu, dia tak bagi pun 3. Dia bagi hanya 2.4 volt. Maksudnya dia hanya supply 2.4 joule energy per charge. Okay, so ada beza kat situ. So mana lagi hilang? Berapa hilang? Cuba fikir berapa hilang. Dia maksima boleh bagi 3, tapi dia bagi 2.4. Berapa hilang? 0.6 volt. So 0.6 volt itu dah loss, dah hilang. Kenapa dia hilang? Dia hilang disebabkan internal resistance. Okay, cikgu tulis bahasa Inggeris dulu. So loss 0.6 volt tu loss due to internal resistance, disebabkan rintangan dalam. Okay. So berapa dia punya internal resistance kita boleh cari. Okay. So sebelum cikgu masuk soalan tadi, untuk EMF dia ada 2 formula kat sini. Okay. Kalau cikgu nak kaitkan dengan yang cikgu nilai yang cikgu letak kat atas, EMF cikgu letak kat situ 3. Maknanya maksima dia boleh bagi 3 volt. V kat sini adalah potential difference, voltage. Voltage adalah yang dia bagi 2.4. Okay. So campur IR ni adalah yang loss tadi. Okay, yang loss tadi 0.6 volt. So kita boleh cari internal resistance dia dengan cara I darab R. Okay, cikgu memang I sama dengan Q ke? Tak, bukan I sama dengan Q. I tu adalah, okay, kita tahu masuk I, current. Okay, current maksud dia adalah bilangan charge. Okay, cikgu tulis dulu Current is number of charge flow per second. Okay, kalau cikgu tulis 20 ampere, maksudnya ada 20 charge flow bergerak in 1 second. Kalau cikgu tulis 5 ampere, 5 ampere bermaksud ada 5 charge flow in 1 second. Okay, tu 1 second.
Maksudnya kalau dia bergerak 2 second ada berapa charge? 1 saat ada 5 charge. 2 saat 10 charge. 3 saat 15 charge. Ampere hanya bagi tahu berapa charge 1 saat. Okey, macam mana dia boleh hilang? Oh, dia hilang sebab dalam dia ada internal resistance. Okey. So, cikgu nak tunjukkan soalan dia dulu. Okey, contoh yang macam ni lah. Kita ambil yang ni mudah dulu. Okey, so contoh macam ni. Dia kata ada sel. Okey, cikgu tulis dulu untuk selesaikan ni, cikgu tulis dia punya formula. So, formula tadi ada 2, EMF. Okey. Okey. So, EMF ni ingat balik adalah maksimum yang boleh supply. So, V adalah energy yang supply. And plus IR ini yang loss. Okay. So secara logiknya yang kita supply takkanlah lebih daripada yang maksimum. Okay, sama macam tadi lah. Macam saya cakap duit RM10 tadi. Duit RM10 adalah maksimum yang korang ada. Okay. Maknanya anggap macam duit RM10 tu adalah EMF. Okay. V tu pula adalah berapa yang korang sedekah. Okay. So contohnya maksimum korang ada 10 tapi korang supply, korang sedekah 5. Mana lagi 5? 5 lagi loss. 5 lagi loss atau 5 lagi korang tak bagi. Kenapa tak bagi? Because ada internal resistance. Okay, internal resistance ni dekat mana? Internal resistance ni sebenarnya resistance dalam bateri. Okay, resistance dalam bateri. Sebab kalau korang belajar kimia, elektrokimia, dalam ni ada electrolyte. Okay, ada kimia. Kita tak nak cerita lah kimia. So dia punya reaction tu, okay, tak dia bagi macam tu lah. Kiranya akan ada yang loss. Loss tu kita anggap dalam dia ada internal resistance. Okay, so kat sini kita cuba senarai ikut formula. So dia kata sebuah sel ada rintangan dalam, ada internal resistance. Internal resistance is R kecil. So internal resistance dia 1 ohm. And then dia ada V. V dia adalah sebanyak 5 volt. 5 volt. And then maklumat lain yang dia kata dia ada current sebanyak 2 ampere. Okay. Soalan lang sini cikgu terangkan juga apa itu current, apa itu volt. So volt kat sini maksudnya dia hanya supply 5 joule untuk satu charge. Okay. 2 ampere ni pula maksudnya apa? Akan ada 2 charge yang mengalir setiap 1 saat. Okay. Alright. So, bila kita nak kira dia, kita nak kira EMF, kita ada R, ada V, ada I, kita nak EMF. Okay. Alright. Okay, so kita nak EMF. So, EMF sama dengan V plus IR. So 5 volt dia supply. And then current dia 2. Internal resistance dia 1. Okay, so 5 campur 2 dapat 7. Maknanya EMF dia adalah 7 volt. Okay, so apa yang kita boleh faham kat sini adalah max dia boleh bagi, max dia boleh supply, okay, which is dia punya EMF adalah 7 volt. Maksudnya dia boleh bagi 7 joule satu charge. Okay. Tapi yang dia supply, okay, which is dia punya voltage adalah 5 volt. Maknanya dia hanya bagi 5 joule untuk satu charge. Okay, berapa volt lagi hilang? Okay, yang hilang adalah 2 volt loss. Okay, 2 volt tu mana kira? I dia darab dengan internal resistance sama dengan 2 volt. Okay, sebab tu bila kita dapat situ 2 darab 1, 2 volt. Okay. Alright, setakat ni clear tak? Kepada berapa orang ni? Kita ada sebanyak, ya Allah, disiplin pun tak nak keluar. Okay, so ramai betul. Okay, terima kasih kepada yang sudi. Okay, bawah pula. Right, if a 6 volt battery supply current
0.3 ampere to a 19 ohm resistor. Find apa nama tu? Find the tak dia nak gerak. Find the internal resistance of the battery. Okay, berapa internal resistance of battery? Okay. So kalau yang ni kena pakai formula nombor 2. Okay, formula nombor 1 tadi adalah EMF maksimum yang dia boleh supply sama dengan V yang dia supply campur dengan IR yang hilang. Okay. And then V ni boleh expand lagi. Kita pernah belajar V sama dengan IR besar. R kat sini, R besar ni adalah external resistance. Okay, external resistance ataupun bahasa mudahnya rintangan luar. Okay, rintangan dalam tu maksudnya dalam bateri. Okay, rintangan dalam tu dalam bateri. External ni yang korang sambung. Ni yang 19 ohm ni R besar. Okay, so bila kita ganti, formula dia akan jadi macam ni. EMF sama dengan IR plus IR kecil. Okay. So, kita pun masukkanlah dalam formula yang cikgu tengah letak tu. Okay, cuba kira. Okay. So, 6 volt tu apa? 6 volt tu adalah tenaga yang bateri tu boleh bagi. Okay, 6 volt adalah tenaga yang bateri tu boleh bagi. So, dia kata bateri tu 6 volt. Dia boleh bagi 6. Tapi nanti dia tak bagi 6 pun. Dia akan bagi kurang dari 6. Okay, itu dia punya EMF. And then I dia adalah 0.3. Okay, R besar 19. Campur I lagi 0.3. Cari internal resistance. Right, apa beza R besar dengan R kecil? R kecil is internal resistance. Sekejap. Oh, EMF tu dari gerak elektrik. Sorry yang belajar bahasa Melayu terlupa pula. Okay, so EMF sama je dengan DGE. Okay, bahasa Melayu DGE, daya gerak elektrik. So dia adalah tenaga maksima yang boleh dibekalkan untuk membawa satu unit charge. Okay, so Sarah Syazwani raise hand. Kenapa Sarah? Okay, so dapat berapa? So dia boleh supply 6. Okay, nak tunjuk dia macam ni. Dia boleh supply 6 volt. Tapi bila korang kira, yang dia supply hanyalah 5.7 volt. Okay, campur dengan 0.3 kali R. So kita dapat yang loss 6 tolak 0, 5.7 dapat 0.3 volt yang loss. Okay, 0.3 yang loss. So 0.3 R. So cari dia punya R adalah 1 ohm. Okay, soalan macam mana V tu boleh sama dengan IR? Okay, V memang kita ada belajar formula pertama, V sama dengan IR. Ada dua formula. Okay, formula yang asas V sama dengan IR, hukum Ohm. Okay, V sama dengan IR ni hukum Ohm. Tapi sekarang kita tak cerita hukum Ohm, kita cerita tentang EMF. So EMF pun ada formula dia. EMF sama dengan V plus IR. Okay, internal resistance, ya, internal resistance dalam bateri. Internal resistance tu dalam bateri. Yang macam dia bagi 19 ohm tu luar. Internal selalunya tak besar. Internal dalam 1 ohm. Tak besar lah, nilai dia tak besar. Cikgu boleh tak? Boleh? Kalau nak ringkaskan formula tu boleh juga buat EMF sama dengan I R besar campur R kecil. Okay, boleh? EMF sama dengan V ke? Tak sama. EMF tu berapa yang dia boleh supply maksimum. V tu yang dia supply. Okey. Contohnya kat sini, kalau contoh soalan yang tengah buat ni, EMF dia 6. Okey, kalau korang tengok nombor tu, EMF dia 6. 6 tu maksudnya sebenarnya bateri tu boleh bagi 6 volt. 6 joule. Tapi V, ini V, 5.7 ni V. Okey, 5.7 ni V, 6 ni dia punya EMF ataupun bahasa Melayunya daya gerak elektrik.
So maksima dia boleh bagi 6 tapi dia hanya bagi 5.7. So berapa dia tak bagi? Dia tak bagi 0.3. So dia tak bagi 0.3 sebab hilang. Mana dia hilang? Sebab internal resistance. Okay. Macam nak tahu R besar ke R kecil? R besar external resistor, R kecil internal resistance. Internal dalam YouTube. Okay. So relax semua, relax, sabar, sabar, no worries. Okay, kita tengok yang bawah. Okay. Apa unit dia? Okay, unit untuk R resistance. Resistance adalah ohm. Okay, unit untuk resistance adalah ohm. Okay, so kita tengok yang soalan seterusnya. Dia kata, a voltmeter is connected across a cell. It gives a reading of 1.5 volt in open circuit. Okay, dalam litar terbuka. First kena faham dulu open circuit litar terbuka ni. Litar terbuka maksudnya litar tu tak lengkap. Okay, litar tak lengkap. Litar tak lengkap bermaksud dia tengah mengukur litar terbuka. Okay, litar terbuka bermaksud dia tengah ukur EMF. Okay, EMF. Okay, supaya tak confuse cikgu padam V tu. 0.3. 6 tolak 5.7, 0.3. Okay, so litar terbuka maknanya dia ukur EMF. EMF maknanya EMF bateri tu 1.5 volt. Maknanya maksima yang dia boleh bagi adalah 1.5 volt. Okay. Tapi bila dia sambung dekat litar, okay, dia sambung kat litar yang ada resistance 9 ohm, dia tengok bacaan voltmeter tu menjadi 1.35 volt. Maksudnya maksima dia boleh bagi 1.5 tapi yang dia supply which is V dia, voltage dia is 1.35. So dia tanya hitung internal resistance, calculate dia punya internal resistance. Okay. So macam mana kita nak calculate dia punya internal resistance dekat sini? Yang pertama, kita ada V besar. Kita ada pakai formula ni dulu. V sama dengan IR nombor 1. Okay, step nombor 1 guna V sama dengan IR. So kita cari I. V over R. So 1.35 bahagi dengan 9. Dapat berapa? So dapat 0.15 ampere. Okay. So dah dapat I. So sekarang dah kira dah dapat I. So I dia 0.15. Gunalah formula yang seterusnya yang tadi kita belajar. EMF sama dengan V plus IR. Okay. So maksima dia boleh bagi 1.5. Yang dia bagi adalah 1.35. Okay, kenapa tak guna 1.5? 1.5 adalah yang maksima dia boleh bagi. Itu bukan voltage. Okay, kena faham voltage tu is the energy being supplied. So yang dia supply hanyalah 1.35. Maksima dia boleh bagi 1.5. Tapi dia tak bagi 1.5. Dia hanya bagi 1.35. That's why nak cari current, kita kena kira berapa yang dia bagi. Bukan berapa yang dia boleh bagi. So dia boleh bagi 1.5. Tapi kita tak ambil 1.5. Kita ambil 1.35. Sebab 1.35 adalah yang dia bagi. Okay. Yang seterusnya barulah korang darab dengan 0.15 R. And korang akan dapat internal resistance dia 1 ohm. Okay, jawapan dia standard macam tu je lah. 1, 2, sikit je. Internal resistance dia tak besar. Okay. Dia setakat ni R kecil internal resistance R kecil. Internal resistance R kecil. 1 ohm. Okay, kita tengok yang bawah. Bawah dia bagi litar. So dekat litar ni korang boleh nampak 6 volt.
And R kecil dia 1 ohm. So 6 volt kat sini, kena faham, 6 volt kat sini bukan volt. 6 volt kat sini adalah EMF. Ataupun bahasa Melayunya itu adalah daya gerak elektrik. Tenaga maksima yang dia boleh bekalkan untuk membawa satu charge. So dia boleh bagi 6 joule untuk satu charge. 6 volt ni maksudnya dia boleh bagi 6 joule untuk satu charge. Okay. Maksima lah, maksima. Dia boleh bagi 6. Tapi macam kita cakap tadi lah, dia takkan bagi 6. Kalau korang rasa tak faham konsep dia, macam cerita tadi, anggap macam korang nak sedekah. Duit ada RM10, sedekah tak boleh lebih RM10. Dia ada 6 volt, dia tak boleh bagi lebih daripada 6. Dia akan bagi kurang. Sebab dia ada internal resistance sebanyak 1 ohm. Okay. Soalan dia, dia kata dia ada internal resistance 1 ohm. Dia sambung kepada 5 ohm. Okay, 5 ohm yang bawah ni lah. Yang ni 5 ohm. Itu 5 ohm. And dia suruh cari berapa bacaan voltmeter. Okay. Dia nak cari bacaan voltmeter. Voltmeter kat sini adalah dia nak ukur berapa volt ataupun berapa energi per charge yang lalu dekat situ. Maknanya dia nak volt, dia nak V. Okay, so kita senarai dulu apa yang kita ada. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Okay. So kita ada EMF 6. Kita ada internal resistance 1 ohm. Okay, lagi kita ada external resistor R besar 5 ohm. Okay, dia nak berapa V? Tu soalan dia, dia nak berapa V. Okay, sekarang ni nak cari berapa V, macam soalan ni. Okay, 6, EMF 6. Okay, EMF 6. Internal resistance R. Okay, ni EMF. Okay, R kecil, R besar dia 5. And V dia kosong. Okay, dia nak berapa bacaan voltmeter. Okay, so masalah ni, maklumat ni tak lengkap ni. Kita tak ada satu lagi huruf. Kita tak ada huruf I. Okay, kita tak ada huruf I. Sebab kalau kita nak pakai formula, contohnya cikgu nak pakai formula EMF sama dengan V plus IR. Okay, ini ada 6. Ini nak cari. I tak ada. R 1. Still tak boleh selesai juga. Sebab ada 2 unknown. So pertama kita pakai dulu formula. Cari I. Okay, macam nak cari I. 6 sama dengan I R besar plus R kecil. Okay, EMF lah. So 6 sama dengan I tak tahu 5 campur 1. Okay, 5 campur 1. So 5 campur 1 dapat 6. Okay, so berapa nilai I dia? So basic algebra dia, alamak cikgu punya ruang dah habis kat situ. So basic algebra dia, I dia akan dapat 1 ampere. Sebab 6 bahagi 6 dapat 1. Okay. Lepas dapat 1, okay, macam ni cikgu bezakan. Okay, kalau dia tulis internal resistance, rintangan dalam R kecil. Kalau dia tulis 5 ohm resistor, ini R besar. Okay, so 6 bagi 6 dapat 1. Okay, so dah dapat 1, barulah korang nak cari V, boleh guna pakai macam ni. V sama dengan I R besar boleh. Okay, so V dia adalah 1 darab 5. So dapatlah V dia adalah 5 volt. Okay. So maknanya, kalau kita cuba faham soalan ni, maksudnya bateri tu boleh bagi tenaga sebanyak maximum energy per charge, tenaga maksima untuk satu charge, 6 volt. Tu maksima dia boleh bagi. Tapi bila kita kira, yang dia bagi hanyalah V, ini energi yang dia bagi sebanyak 5 volt. Walaupun maksimanya sebanyak 6. Kenapa dia hanya bagi 5? Sebab dia ada internal resistance. Okay, dia ada internal resistance, rintangan dalam sebanyak 1 ohm. Okay, R besar tu adalah external resistor, resistance yang letak kat luar ni.
Okay, internal resistance tu di dalam bateri. Okay, so kita ada berapa sekarang? Okay, so next one, page yang seterusnya. Ni korang tak apalah, ni korang carilah. Cikgu nak ajar yang pelik sikit, yang ramai tanya yang pelik sikit yang ni. Soalan yang ni. Okay. So ni ramai yang pernah tanya, dia kata macam cikgu ni soalan ni macam mana nak buat. Yang ni cikgu bagi tahu siap-siap, ini korang kena menggunakan simultaneous equation. Cikgu dah buat hashtag kat situ. Korang kena menggunakan kesamaan serentak. Okay, so kita cuba faham dulu. So dia kata when a 5 ohm resistor, 5 ohm resistor ni R besar lah, is connected to a terminal offset. Okay, yang sambung dalam sel tu adalah rintangan luar, external, maknanya R besar. Okay, disambung kepada terminal bateri. So maklumat dia, dia kata arus yang mengalir adalah sebanyak 0.5 arus yang mengalir adalah 5 ampere. Okay. Lepas tu dia kata bila yang 5 ohm tu digantikan dengan 30 ohm, perintang rheostat tu rintangan luar ke? Perintang rheostat tu rintangan luar lah, tapi tu boleh laras. Kita boleh tukar-tukar. Okay, perintang siapa yang pernah belajar kemerahan hidup, perintang yang ni. Yang dulu kena belajar kemerahan hidup kala-kala ni. Yang macam ni, kena baca color. Itu perintang. Rheostat kita boleh control. Okay. So, okay, kita balik kepada soalan. Waktu dia letak 5 ohm, current dia 5. Okay, bila dia letak dekat 30 ohm, current dia 1. Okay. Lepas tu dia suruh calculate internal resistance dan juga rintangan dalam. Okay, suruh hitung EMF dengan rintangan dalam. Okay, so ni sebenarnya macam ni. Kita ambil formula EMF. EMF sama dengan, ada dua V plus I R kecil. Okay, tapi kita tak ada R kecil. Kita ada R besar. R kecil tu internal resistance. Maklumat yang kita ada R besar. So kita kena guna formula yang satu lagi. EMF sama dengan I besar, R besar campur R kecil. Okay, kita kena pakai formula yang ni. Okay. So kita ganti dulu untuk yang pertama. Gantikan yang pertama. Okay. Maksudnya untuk yang pertama, waktu dia letak 5 ohm, kita tak tahu berapa dia punya EMF, tak diberikan. Okay, dia punya DGE lah, bahasa Melayu DGE, daya gerak elektrik. Okay, DGE itu daya gerak elektrik ataupun bahasa Inggerisnya electromotive force. Okay, DGE daya gerak elektrik. Okay, DGE itu daya gerak elektrik, EMF tu electromotive force. Okay, so dia tak bagi tahu berapa, tapi dia bagi tahu current dia 5, waktu perintang dia 5, rintangan dalam tak tahu. Okay. Untuk nombor 2 pula, kita tak diberitahu EMF bateri tu berapa, DGE bateri tu berapa, dia tak bagi tahu. Tapi dia bagi tahu waktu dia sambung dengan 3 ohm, current dia 1, and perintang tu 30 ohm campur R. Okay. Sekarang kita ada dua persamaan. So kalau cikgu ringkaskan persamaan tu, dia jadi EMF sama dengan 25 campur 5R. Okay. Yang kedua, formula dia jadi EMF sama dengan 30 campur R. Okay, selesaikan persamaan serentak. Okay, solvekan persamaan serentak dia. So contoh kat sini, cikgu tolak. Cikgu tolak EMF dengan EMF, tolak. So tak ada EMF. Yang tinggal 25 tolak 30. Okay, ni kosong. 25 tolak 30 tolak 5 campur 4R. Okay, so kita pindah. 5 sama dengan 4R. And then R dia adalah 5 bahagi 4.
korang akan dapat 1.25 ohm. Okay, untuk yang ni ada dua formula sebab kita ada maklumat macam yang atas ni. Okay, so boleh salin dulu. Cikgu bagi masa. Yes, dia letak dalam litar yang sama. Okay, litar yang sama bermaksud dia guna bateri yang sama. So EMF tu, kena faham EMF tu adalah tenaga maksima yang boleh dibekalkan oleh bateri. So jadi dia tak tukar pun bateri, dia hanya tukar perintang. So persamaan pertama yang cikgu letak kat sini adalah bila dia letakkan kepada 5 ohm dan juga 5 ampere. Persamaan kedua adalah dia kata bila dia letak 30 ohm dia jadi 1 ampere. So bila cikgu ada dua persamaan, korang boleh guna cara mana-mana yang korang nak guna. Sebab dua persamaan serentak boleh guna penggantian, boleh guna elimination. Mana nak dapat V, dekat sini ada dua persamaan. Kalau cikgu nak guna nombor satu, cikgu tak boleh guna nombor satu sebab maklumat yang ada hanyalah R dengan I. So cikgu pilih nombor dua, ada I, ada R. Okay. So kita kira berapa dia punya EMF, DGE. Masukkanlah dalam mana-mana persamaan. Contoh cikgu nak cari dia punya EMF, cikgu masukkan kat sini. 1, 30 campur 1.25. So dapatlah senang sikit 31.25 volt. Okay. Okay, setakat ni clear? Okay. Last one. Last one adalah berkaitan dengan graf. Okay, berkaitan dengan graf. So bila berkaitan dengan graf, ya, dua-dua R tu sama sebab when you use the same battery ada same potential, same EMF. Ada sama nilai beza keupayaan, ada sama nilai daya gerak elektrik ataupun ada sama nilai EMF dan ada sama nilai internal resistance. Sebab you use the same battery. Ya, EMF dia sama, internal resistance dia sama. Okey, rintangan yang lain tu adalah rintangan luar. Okey, dia macam contoh macam ni. Cikgu ambil bateri ni. Okay, ikut kiraan tadi kiraan tadi bateri ni dia sambung dengan 5 ohm, current dia jadi 5 ampere. Okey. Dia ambil bateri yang sama, sambung, ini tinggal 1 ampere. Waktu tu resistance kat sini 30 ohm. Okay. So dari situ kita tak tahu bateri ni punya EMF berapa. Okey. Okay, bateri ni punya EMF berapa, bateri ni punya EMF tak berapa, tapi kita tahulah dia sama sebab kita guna bateri yang sama. So same bateri, same EMF, same internal resistance. Okay, cikgu scroll ke atas balik. Okay, kenapa scroll ke atas balik? Okay, so jawapan ni yang cikgu tulis ni cikgu akan sendkan semula dekat group Telegram, no worries. Okay, so cikgu akan send semula kat group Telegram. So korang boleh tengok dekat group Telegram. Apa yang cikgu contoh ni cikgu tak padam, cikgu letak dekat group Telegram. Okay, last one for today adalah kalau dia bagi graf. Okay. So kalau korang ada graf macam ni, okay, kalau korang ada graf macam ni, macam mana nak cari EMF? Sekejap Sekejap. Oh, nak masuk group. Kejap. Apa nama group? Kelas online TOT. Okay, nanti cikgu share line group, no worries. Okay, so kita tengok yang ni dulu. Kalau kita ada graf, macam mana nak cari EMF? Tadi daripada formula. Macam mana nak cari EMF dengan internal resistance dari graf? Okay, so EMF adalah kita cari dia punya
paksi Y punya intercept. Okay, ataupun dekat sini sebab paksi Y dia letak V, maksudnya dia punya V intercept. Okay, so kita tengok berapa dia punya V intercept. So V intercept dia 6, so maknanya EMF dia adalah 6 volt. Okay. Macam mana nak cari internal resistance? Internal resistance adalah kita cari dia punya gradient. Okay, dia punya in Malay dia panggil kecerunan. Okay, gradient. So how to find the gradient? Gradient korang dah belajar dalam maths. Y tolak Y, X tolak X. So kat sini koordinat dia 8, 0. Atas ni koordinat dia 0, 6. Macam mana nak cari? Okay, so bila kita cari gradient ni, kecerunan ni, kita akan dapat internal resistance R kecil. Okay, so kalau kita nak cari pintasan Y intercept, sorry ni pintasan Y, so pintasan Y dia adalah EMF. So pintasan Y kat sini 6, so 6 volt tu adalah EMF. Okay, EMF. So internal resistance dia, cuba kira berapa internal resistance, berapa kecerunan dia. Okay, so korang boleh kira dia punya kecerunan. Kalau cara mudah, korang belajar negatif pintasan Y over pintasan X. Maksudnya 6 bahagi dengan 8. So 6 bahagi dengan 8, korang akan dapat 0.75. Okay, and itu dia punya kecerunan. So kecerunan tu mewakili internal resistance, so 0.75 ohm. Okay, cikgu better in pecahan or perpuluhan, selalunya kita pakai perpuluhan. Tapi pecahan pun tak salah, boleh diterima. Okay, bukan negatif ke? Ya, negatif. Tapi bila kita kira tu, kita buang dia punya negatif. Okay. Kenapa kecerunan tak mewakili R besar? Okay, R besar tu graf lain. Kalau yang R besar itu graf ni. VI, sama juga ni VI tapi dia straight ke atas. Yang straight ke atas ni kecerunan dia R besar. Okay, negatif kita abaikan. Alright, kenapa negatif kita abaikan? Okay, sekarang korang kena dengar betul-betul. Okay, ini kalau cikgu buat matematik dia. Okay, kalau cikgu buat matematik samaan dia. Korang dah belajar linear. Okay, bila kita belajar linear, ini adalah graf linear. Graf linear bermaksud dia mesti bermula dengan y equals to mx. Yes, bentuk graf dia memang begini, tak berubah. Dia memang turun ke bawah. Okay, untuk EMF bentuk graf dia satu sahaja, turun ke bawah. Okay, so kalau kita dah belajar linear, linear formula dia macam ni. Y sama dengan mx tambah c. Korang belajar dalam maths, y mx tambah c. Okay, sekarang ni y dia siapa duduk kat paksi y? Korang boleh tengok dekat situ, paksi y dia potential different. Okay, beza keupayaan. Maknanya yang duduk paksi y dia adalah V. Okay, siapa duduk kat paksi x dia? Paksi x dia adalah current. Current bermaksud dekat paksi x tu cikgu ganti dengan I. Okay. And korang belajar dalam ni tadi, cikgu bagi tahu C tu adalah Y intercept. So Y intercept dekat sini adalah EMF. Maknanya tambah dengan EMF. Okay. Gradient tadi betul. Korang kata dapat negatif. Betul? Dia sepatutnya negatif R. Okay. So cikgu ubah daripada graph into the equation. So if you rearrange, okay, if you rearrange, that's why when you rearrange, dia akan jadi V plus IR equals to EMF. So dapatlah ada formula yang kita belajar tadi. Okay.
Cikgu yang soalan nombor 6 tu dengar dapat line 2. Yang dapat line lah. Yang dapat line apa tu? Okay. So hopefully korang clear dekat situ. So yang kena ingat, pertama, graf untuk EMF memang macam ni, turun ke bawah. So kalau graf turun ke bawah tu EMF. Okay, turun ke bawah tu maknanya untuk cari EMF and also internal resistance. Okay, find EMF and internal resistance. Kenapa Pak CY tak mewakili V? Pak CY mewakili V. Pintasan Y yang mewakili EMF. Yes. Y intercept yang EMF. Okay, Pak CY dia V. Okay, salin dulu. Sampai nak saya salin dulu. Okay, graf dia memang turun ke bawah. Dia tak ada graf lain. Graf dia memang turun ke bawah. So, bila turun ke bawah, korang dapat dua maklumat. The Y-intercept, which is EMF, and gradient is internal resistance. Pintasan kecerunan adalah internal resistance, rintangan dalam. Hai Dania. I saw you. Okay, sesiapa lagi? Okay, last one yang ni. Okay, ni pun math saja. Okay, maknanya kalau kita nak tahu mana yang ada higher EMF, kita tengok mana yang potong lagi tinggi. Okay, mana yang potong lagi tinggi. Macam soalan dia antara P dengan Q, mana ada higher internal resistance. Okay, mana yang ada higher internal resistance, mana yang ada higher EMF. Okay, so kita tengok balik. Macam nak check EMF. So nak check EMF adalah tengok pada Y-intercept ataupun tengok pada pintasan Y. Jadi kita tengok kat situ pintasan Y yang paling tinggi is P. So P has higher Y-intercept. Okay, so P tu ada pintasan yang lebih tinggi. So P tu ada higher EMF. Okay. Alright. So untuk dia punya internal resistance, kita banding kecerunan. Okay, kita banding gradient. Internal resistance tu rintangan dalam. Okay, rintangan dalam. Okay, kita banding kecerunan. Okay, so bila kita banding, dapatlah jawapan dia EMF untuk P ni lagi besar. EMF P. Ini adalah EMF Q. So banding EMF P lagi besar dari EMF Q. Gradient pula kita tengok P sini. Ni lagi cerun, lagi turun. So gradient kat sini kecerunan ni tinggi. Untuk Q ni kecerunan dia lebih rendah. So jawapan dia adalah A. Okay. So kita stop share dulu. Okay. So ada salah kat mana? Nombor 1. Nombor 6. Soalan mana ni nombor 6 ni? Soalan mana nombor 6 ni? Sekejap dulu. Nombor 6. Ni nombor 6. Okay. Kalau ganti dekat yang pertama, 5 kali 5 campur 1.25. Okay, 5 kali 5 ni campur ni 6.25 darab 5. Dapat je?
Sama je. Tak ada beza. Sama saja, tak ada beza. Yap, 31.25 betul. Okay, maybe ada salah maths kot sikit-sikit biasalah tu. Okay. So thank you semua yang sudi untuk join petang ni. Allah mana cikgu punya phone. Oh, kita ada rekod jugalah, ramai juga. Oh, ada yang dah left. Alamak, sabar-sabar. Kita tak sempat nak gambar lagi. 1, 2, 3. Okay. Mana ke tadi? Alright. So, terima kasih semua. Nak nangis? Kenapa Nurin? Okey tak? Saya nak nangis. Susah sangat ke? Kejap aku. Okay, so itu saja untuk hari ni. Kalau korang ada, yang ni cikgu akan send semula dekat dalam group lah. Okay, group Telegram tadi ada kawan korang dah copy mana ke tadi? Allah, nak cari balik susah juga. Okay, so cari group Telegram. Dekat Telegram senang, korang boleh search je. Cari group, apa nama dia? Kelas online. Okay, kelas online POT. Itu ada kat atas tu. Allah, silap. Kelas online POT, the first one. Okay, so boleh join if you want to join. Kat situ cikgu akan send yang solution tadi. Okay, so thank you semua yang sudi datang. Sudi datang, datanglah tu. Okay, sudi masuk kepada kelas online ni. InsyaAllah kita jumpa lagi next class. Next class, tengok macam mana. Kalau esok tak ada masalah, kita boleh buat esok petang. Nanti tajuk, sekali lagi kita akan buat poll dekat group. Tengok yang mana yang korang nak bincang and kita discuss. Okay, so bye-bye semua. Jumpa lagi nanti. Okay, bye-bye. Bye-bye.